Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalung apresiasi saya hulurkan kepada sidang penonton sekalian. Saya, Resamiah binti Muhammad Nasir dari Sekolah Menengah Islam Hidayah Johor Bahru akan membentangkan sebuah pengucapan awam bertajuk Kepentingan Sungai Terhadap Biodiversity. Penonton yang dihormati, basah keringat berdarah luka, berjuang demi negara merdeka. Sayangi sungai, warisan negara, alam sekitar terus terpelihara. Siapakah Mesir tanpa sungai Nil? Siapakah India tanpa sungai Ganges? Dan siapakah China tanpa sungai Yangtze? Bagaikan Pinang dibelah dua, bagai Au dengan tebing, sungai dan ketamadunan sesuatu negara tidak dapat dipisahkan. Tidak dinafikan bahawa sungai merupakan asas kepada pembentukan dan kemajuan sesuatu negara. Ketamadunan dan kegemilangan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka menjadi asbab bermulanya era penjajahan yang menjejaskan fizikal dan pemikiran penduduknya. Namun, atas usaha rakyat yang berganding bahu tanpa mengira kaum, teguh bersama dan bangkit dengan semangat nasionalisme yang tinggi, memperjuangkan tanah air kita, maka lahirlah pejuang-pejuang yang unggul pada era tersebut dengan membawa misi kebebasan demi kesejahteraan keluarga Malaysia. Selain itu, dari segi sejarah pembentukan bandar dan kota di Malaysia, kebanyakan bandar dan kota di Malaysia adalah terbentuk di antara kedudukan sungai dan juga sebahagian daripada wujudnya sungai tersebut. Hal ini kerana sungai merupakan sumber laluan utama untuk manusia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kewujudan sungai menyuburkan lagi hubungan silaturahim antara dua kampung yang berlainan, malah antara daerah, negeri dan juga negara. Walaupun sungai adalah pemisah antara dua tempat, namun wujudnya sungai melengkapkan kehidupan dan toleransi sesama manusia. Hadirin yang dihormati, marilah kita sama-sama menguraikan istilah sungai dan biodiversity satu persatu. Seperti yang tertulis dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, sungai adalah tali air yang wujud secara semula jadi. Seterusnya, bio yang diambil daripada bahasa Greek membawa makna kehidupan, manakala diversity bermaksud keadaan yang berbagai-bagai dengan kepelbagaian. Jika perkataan ini digabungkan, maka terbentuklah istilah biodiversity. United Nations Earth Summit pada tahun 1992 mendefinisikan kepelbagaian biologi atau biodiversity sebagai kepelbagaian antara organisma yang hidup dari pelbagai sumber dari daratan maupun samudera dan sebahagian daripada ekosistem yang kompleks. Lihat saja pada sekeliling kita, kita mempunyai pelbagai flora dan fauna. Air yang kita minum, udara yang kita hirup dan pakaian yang kita pakai, semuanya datang daripada proses yang kompleks serta perkhidmatan daripada alam semula jadi yang membantu mengekalkan kehidupan di bumi. Semua kehidupan di bumi termasuklah manusia dan perkhidmatan ekosistem membentuk jaringan kehidupan yang bersepadu. Inilah yang dimaksudkan sebagai konsep biodiversity. Sejak dahulu lagi, sungai menjadi faktor utama dalam pemilihan sesuatu kawasan sebagai habitat atau tempat tinggal. Kawasan dataran limpah atau sungai adalah kawasan subur yang membolehkan penduduk di sekelilingnya menceburi bidang pertanian dan penternakan, seterusnya mencipta lubuk rezeki untuk penduduknya. Kawasan penempatan ini seterusnya menjadi nadi pembangunan masyarakat setempat. Fungsi sungai sebagai sumber bekalan air bersih, tanaman dan hidupan air yang berada di dalamnya menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Sumber bekalan ekosistem yang stabil ini menyokong kepada kewujudan biodiversity yang seimbang. Masihkah kita ingat lagi slogan "Cintailah sungai kita"? Slogan ini merupakan slogan yang sangat popular pada tahun 1980-an dan juga awal tahun 1990-an. Ia merupakan slogan yang sangat ringkas tapi membawa 1000 makna yang jelas. Slogan ini menyuruh kita menyemai rasa cinta kepada sungai dan menjaga sungai sebagai satu sumber alam sekitar yang sangat bermakna dalam kehidupan seharian. Pada awal tahun 1980-an, sungai merupakan sumber kepada air minuman selain air telaga yang digali oleh setiap penduduk di kampung-kampung. Sehingga kini, sungai masih menjadi tempat rekreasi pada hujung minggu dengan pelbagai aktiviti seperti berkelah dan memancing bersama keluarga dan rakan taulan.
Sungai juga merupakan sumber janaan ekonomi melalui pelancongan bandar seperti yang berlaku di luar negara di Seoul, Korea dan negara-negara di Eropah. Selain aktiviti rekreasi, ramai orang tertarik untuk menyelusuri sungai-sungai ini untuk menikmati keindahan dan kebersihan sungai dan kawasan sekitarnya. Umpamanya Sungai Melaka, di mana sepanjang sungai ini terdapat banyak bangunan bersejarah yang menjadi daya tarikan dan memberikan imej dan identiti tersendiri. Hadirin yang saya muliakan, pencemaran Sungai Kim Kim telah menjadi sensasi sekitar tahun 2019 di seluruh Malaysia. Ini menunjukkan bahawa ramai rakyat yang masih kurang arif dalam impak sungai kepada kita dan cara penjagaan yang sepatutnya. Peranan biodiversiti adalah sangat besar dalam mengekalkan keseimbangan alam sekitar kita. Biodiversiti jangka panjang perlu diwujudkan bagi memastikan keseimbangan dan kelestarian alam sekitar kita terus terpelihara. Kesedaran masyarakat mengenai kepentingan biodiversiti kepada pembangunan ummah dan negara perlu dipupuk dari masa ke semasa agar keselamatan biodiversiti terus terjamin. Seperti kata pepatah, bukan muara yang ditimba disaut dari hulunya. Penambahbaikan ke atas pengurusan biodiversiti secara lestari perlu dilakukan bagi menjamin pengekalan khazanah tersebut untuk turut dinikmati oleh generasi akan datang. Oleh itu, kita perlu mewujudkan satu garis panduan yang dapat melahirkan interaksi yang sehat antara manusia, biodiversiti dan alam sekitar yang didiami agar khazanah yang sangat berharga ini akan terus terpelihara. Saya akhiri ucapan saya dengan kata-kata Mark Angelo, pengasas Hari Sungai Sedunia. Sungai adalah nadi kepada dunia kita. Ianya adalah talian hidup kita. Sekian sahaja dari saya. Assalamualaikum.